Assalamualaikum. Untuk kelas pada kali ini, kita akan buat perbincangan ataupun menjawab soalan peperiksaan percubaan SPM dari negeri Kelantan. Kita mulakan dengan soalan rumusan. Seperti biasa, kita perlu baca keseluruhan rumusan ini untuk mendapatkan isi. Jadi, kita kena mulakan dengan baca bahagian soalan dahulu. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan pembangunan modal insan dan langkah-langkah kerajaan membangunkan modal insan. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Okey, jadi seperti biasa kita perlu tukarkan dahulu perkataan pertama iaitu kepentingan kepada perkataan lain yang mempunyai maksud yang sama. Kepentingan kita boleh tukar kepada kebaikan, manfaat, kelebihan dan juga faedah. Jadi kita mulakan rumusan dengan perenggan pendahuluan. Rumusan membincangkan faedah pembangunan modal insan dan langkah-langkah kerajaan membangunkan modal insan. Okey, kita dapat 2 markah dan sekarang kita perlu baca rumusan ini untuk mencari 6 isi tersurat tentang kepentingan pembangunan modal insan. Okey, jadi cikgu harap kamu dah bersedia dengan buku, pen, kertas semua untuk catat apa yang kita akan bincangkan nanti. Okey, kita baca dan kita set dalam minda kita nak mencari kepentingan pembangunan modal insan. Secara umumnya, pembangunan modal insan bermula sejak seseorang anak itu dilahirkan, kemudian melalui pendidikan formal yang berterusan di peringkat prasekolah seperti di Taman Didikan Kanak-kanak atau Taman Asuhan Kanak-kanak, seterusnya ke peringkat sekolah rendah, menengah dan yang lebih tinggi. Hal ini membabitkan pembangunan jasmani, emosi, rohani dan intelek anak-anak. Pada pendidikan di peringkat sekolah rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi memerlukan kesinambungan yang berterusan bagi membekalkan seseorang itu dengan ilmu, pengetahuan dan juga kemahiran. Guru sebagai pendidik di sekolah memainkan peranan penting ke arah mewujudkan modal insan yang berilmu, pengetahuan dan berkemahiran tinggi serta berakhlak terpuji. Hal ini secara tidak langsung dapat menyediakan sumber tenaga yang berkualiti. Okey, kita dah dapat satu isi kepentingan pembangunan modal insan iaitu, okey buat catatan ya, iaitu menyediakan sumber tenaga yang berkualiti. Satu. Lebih 90,000 orang pelajar yang ditaja oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan Majlis Amanah Rakyat mampu menghasilkan tenaga yang intelektual. Yang kedua, kepentingan pembangunan modal insan ialah menghasilkan tenaga kerja yang intelektual. Hal ini seterusnya dapat menyediakan masyarakat yang berdaya saing dalam bidang ekonomi. Isi yang ketiga, kepentingannya ialah menyediakan masyarakat yang berdaya saing dalam bidang ekonomi. Pelan strategik pengajian tinggi negara akan menghasilkan pelajar berkualiti yang akan menjadi pemimpin pada masa hadapan. Isi yang keempat ialah menghasilkan pelajar yang berkualiti akan menjadi pemimpin pada masa hadapan. Dasar pendidikan menekankan lahirnya insan yang seimbang dan masyarakat yang tinggi nilai rohaninya. Isi yang kelima, melahirkan masyarakat yang tinggi nilai rohaninya. Di samping itu, penekanan kegiatan kokurikulum dalam pendidikan juga akan melahirkan masyarakat yang berdisiplin. Isi yang seterusnya ialah melahirkan masyarakat yang berdisiplin. Pembangunan modal insan ini penting bagi meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta melahirkan rakyat berminda kelas pertama. Okey, yang seterusnya ialah meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara. Isi yang seterusnya ialah melahirkan masyarakat berminda kelas pertama. Masyarakat yang berpengetahuan mampu berdaya saing, berbudaya kerja cemerlang dan memiliki kekuatan mental. Modal insan merupakan petunjuk penting dalam pembangunan sesebuah negara.
kita perlu sedar dalam menghadapi cabaran globalisasi, rakyat terutamanya generasi muda perlu bijak mengadun antara nilai tradisional dan kontemporari dalam usaha memajukan negara dan martabat bangsa. Sistem pendidikan yang ditawarkan amat gagah dan cuba melakukan transformasi menyeluruh terhadap cara dan gaya hidup rakyat. Keadaan ini dapat menjanakan dan menempa kemajuan dalam semua bidang. Isi lagi iaitu menjana dan menempa kemajuan dalam semua bidang. Dalam membangunkan modal insan yang terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kini, termasuklah salah laku rasuah yang masih menjadi amalan dalam setengah organisasi. Jenayah yang berat kian meningkat, hubungan kekeluargaan yang kian renggang dan terlalu memberi tumpuan kepada pembangunan fizikal. Pembinaan negara bangsa bagi sebuah negara berbilang kaum seperti Malaysia berasaskan pembentukan dan pembangunan modal insan yang bersepadu dan seimbang. Nilai-nilai murni yang sentiasa diamalkan dalam masyarakat akan dapat membentuk sebuah negara maju dan berdaulat. Ini isi juga ya, membentuk sebuah negara maju dan berdaulat. Modal insan yang dibangunkan sekarang akan menjadi penjana transformasi Nasional 2050 atau TM50 dalam tempoh 30 tahun akan datang. Okey, berdasarkan rumusan ni kita dapat lebih daripada 10 isi tersurat. Kamu pilih 6. Sambungkan. Tugas kamu ialah siapkan rumusan ini dengan lengkap. Tadi cikgu dah bagi pendahuluan. Sekarang kita dah cari isi, maka kamu kena lengkapkan rumusan ini dengan isi yang tersurat tadi menggunakan penanda wacana yang tepat. Okey, kita terus ke perenggan yang ketiga iaitu perenggan isi tersirat, langkah-langkah kerajaan membangunkan modal insan. Okey, di sini kita cuma perlukan 2 sahaja isi. Yang pertama, apa agaknya langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk membangunkan modal insan? Yang pertama, menambah baikkan sistem pendidikan. Menambah baik sistem pendidikan. Yang kedua, mempertingkatkan program kerohanian. Kerana kita sudah banyak jenayah, jadi kita pertingkatkan program kerohanian. Dan yang ketiga ialah mengadakan kempen untuk membangunkan modal insan. Cikgu beri beberapa jawapan ataupun contoh yang ada dalam skema dan kamu salin. Yang pertama, penambah baikkan sistem pendidikan tadi. Yang kedua, membangunkan institusi pendidikan tinggi bertaraf antarabangsa. Mempertingkatkan program latihan dan kemahiran. Mempergiatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Kemudian, mengadakan kempen membangunkan modal insan. Meningkatkan program kerohanian. Dan juga mewujudkan program ekonomi. Okey, pilih sahaja 2 daripada isi tadi, lengkapkan perenggan yang ketiga. Dan seterusnya kita perlu buat perenggan kesimpulan. Seperti biasa perlu ada cadangan dan harapan. Kesimpulannya, rakyat perlu menyokong usaha untuk membangunkan modal insan agar dapat melahirkan generasi yang berkualiti. Baik, sekarang kita dah siap buat rumusan dan kita perlu pula menjawab soalan pemahaman rumusan. Soalan yang pertama ialah, berikan maksud rangkai kata melakukan transformasi. Yang ini kita tukarkan perkataan demi perkataan. Mulakan jawapan kamu dengan maksud rangkai kata melakukan transformasi. Transformasi ialah menjalankan atau membuat perubahan. Transformasi itu ialah perubahan, melakukan adalah membuat. Jadi, maksud rangkai kata melakukan transformasi ialah membuat perubahan. Soalan yang kedua, pengarang mengemukakan pelbagai cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kini dalam membangunkan modal insan. Nyatakan cabaran-cabaran tersebut.
Okey, kena balik, tengok semula petikan dan cari kerana jawapan ada di dalam petikan. Okey, awak mulakan jawapan. Pelbagai cabaran yang dihadapi oleh masyarakat dalam membangunkan modal instan ialah salah laku rasuah yang masih menjadi amalan dalam setengah organisasi. Selain itu, jenayah berat yang kian meningkat dan hubungan kekeluargaan yang kian renggang, serta terlalu memberi tumpuan kepada pembangunan fizikal. Dia beri poin yang dia minta, dia beri kita markah 3, jadi kita berikan dia poin 3 atau lebih. Yang cikgu bagi tadi 4 ya. Jadi kita berada dalam zon yang lebih selamat. Okay, soalan yang ketiga, ibu bapa berperanan sebagai pendidik dan pembimbing anak-anak di rumah. Pada pendapat anda, apakah peranan ibu bapa dalam membentuk sahsiah anak-anak? Okay, yang ini adalah soalan kebat yang memerlukan kamu fikir sendiri, tidak ada di dalam petikan. Jadi mulakan jawapan. Pada pendapat saya, peranan ibu bapa dalam membentuk sahsiah anak-anak ialah meluangkan masa bersama anak-anak, memberikan didikan agama yang secukupnya, ataupun selain itu mengawasi pergerakan anak-anak, Ibu bapa juga boleh mendisiplinkan diri anak sejak kecil dan seterusnya menjadi suri teladan kepada anak-anak. Okey, markah yang akan diberi pada kita 4, jadi kita beri peranan 5. Kita mesti beri lebih kerana kemungkinan ada kesilapan dalam jawapan kita. Jadi yang jawapan lebih itu adalah penyelamat. Baik, seterusnya kita lihat pula prosa moden iaitu munshi. Ingat dari negeri Terengganu juga munshi dan sekarang ini munshi. Jadi sekali lagi cikgu nyatakan munshi agak popular tahun ni. Okay, kita baca dulu petikan. Saya hayati cerita bonda tentang sejarah yang hampir memusnahkan negara ini. Kota besar itulah yang menjadi gelanggang pertumpahan darah dan korban kematian yang bukan sedikit. Semuanya berlaku angkara kejahilan terhadap salah silah tanah air yang terpecah kepada pagar-pagar perkauman yang tebal. Justru saya bertekad memenuhkan dahulu dada saya dengan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman di tanah desa halaman ini sebelum saya bersedia mencampakkan diri saya di tengah gelora kota. Saya ingin memahirkan lidah dengan bahasa ibunda kerana inilah sahaja khazanah warisan tinggalan bangsa yang mendiami bumi ini sejak sekian lama. Ilmu-ilmu berkaitan kewajipan perlu memenuhi dada saya sebagai benteng ampuh daripada segala anasir dan gejala hitam yang boleh meruntuhkan kepribadian sebelum bersedia untuk mengatur gerak langkah membina dunia baharu di ibu kota agung itu. Lantas berkali-kali pesan bonda kepada saya supaya memelihara agama dan bahasa ibunda jika ingin terus dihormati dan disegani sebagai bangsa agung dan bermaruah. Bumi ini milik kita. Nenek moyang kita lah yang berjuang dengan akal kebijaksanaan serta semangat keperwiraan untuk membebaskan tanah air ini daripada belenggu penjajah. Lebih kurang 500 tahun lamanya tanah watan ini dijajah oleh kuasa asing. Bangsa kita merempat dan menjadi rakyat kelas ketiga di tanah air sendiri. Hak dan maruah kita dicabuli, Mel. Okey, itu ialah petikan yang diberi kepada kita. Berdasarkan petikan di atas, nyatakan cita-cita Mel sebelum berhijrah ke bandar. Okey, ada dalam petikan cita-cita Mel sebelum berhijrah ke bandar? Ada, iaitu pada perenggan yang pertama dan kedua. Jadi awak mulakan jawapan, cita-cita Mel sebelum berhijrah ke bandar ialah memenuhkan dada dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta memahirkan lidah dengan bahasa ibunda. Okey, ada ke atas tu. Jadi kita dapat 2 markah.
Soalan yang kedua, sejarah merupakan kajian mengenai seluruh perkembangan proses perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat pada masa lalu. Pada pendapat anda, apakah kepentingan mempelajari sejarah tanah air kepada generasi muda? Okey, yang ini pendapat. Jadi kita mesti mulakan dengan pada pendapat saya, kepentingan mempelajari sejarah tanah air kepada generasi muda ialah dapat memupuk semangat patriotik dan menyemai perpaduan antara kaum. Nokta. Selain itu, dapat mempelajari kesilapan lalu dan menghargai budaya dan warisan negara. Akhir sekali, kepentingan mempelajari sejarah tanah air ialah dapat memelihara kedaulatan negara dan memahami situasi politik negara. Okey, jawapan kamu mesti matang menunjukkan kamu adalah pelajar tingkatan 5 yang akan meninggalkan sekolah dan memulakan kehidupan sebagai pelajar di institusi pengajian tinggi. Jadi jawapan yang kita berikan mestilah menggambarkan atau menunjukkan kematangan kita. Soalan yang ketiga, huraikan satu persoalan yang terdapat dalam petikan dan satu persoalan lain daripada cerpen. Seperti biasa diberi kita 4 markah, dia cuma minta kita 2 persoalan, jadi berarti kita perlu memberi huraian dan contoh bagi setiap persoalan. Jadi mulakan, satu persoalan yang terdapat dalam petikan cerpen di atas ialah persoalan keinginan, persoalan semangat patriotik dalam jiwa anak muda. Contohnya, Bonda ingin menghidupkan semangat patriotisme dan jati diri dalam diri Mel. Okay? Ataupun kita boleh pilih juga persoalan kepentingan mempelajari sejarah. Contohnya, bangsa yang membaca dan mengkaji sejarah silam tidak akan melakukan kesilapan kali kedua. Nokta. Manakala satu lagi persoalan yang terdapat dalam keseluruhan cerpen ialah persoalan ketaatan seorang anak terhadap ibu bapa. Contohnya, Mel mentaati nasihat ibunya yang tidak membenarkannya berhijrah ke bandar kerana Mel masih belum cukup kuat jati diri untuk tinggal di bandar. Okay, jadi kita dah beri satu persoalan, satu huraian, satu persoalan, satu huraian dan kita layak dapat 4 markah. Seterusnya, kita ke soalan yang ketiga, itu soalan C, 2C. Petikan prosa tradisional yang diambil dari Burung Terbang Dipipiskan Lada. Okey, kita baca untuk kita fahami dan kita dapat jawab soalan. Chow Pandan anak bubunya hendak menyerang ke Melaka. Ada cincin berisi bunga, bunga berladung si air mata. Syahdan, maka kedengaran di Melaka bahawa Chow Pandan sudah mati. Sakitnya muntahkan darah, dadanya seperti kena panah. Telah Sultan Muzaffar Shah mendengar kabar itu, maka titah baginda. Sungguhlah Tuan Sidi Arab ini hamba Allah keramat. Maka beberapa puji baginda akan Tuan Sidi Arab itu dan dianugerahi baginda dengan sepertinya. Setelah 42 tahun lamanya Sultan Muzaffar Shah di atas kerajaan, maka baginda pun mangkatlah. Maka anak anda baginda yang bernama Raja Abdullah itulah menggantikan kerajaan ayahanda baginda. Gelar baginda di atas kerajaan, Sultan Mansur Shah. Umur baginda tak kala naik raja itu 27 tahun dan baginda beristrikan anak seri naradi raja yang bernama Tun Patih Tun Nur Pualam. Dan ada beranak dengan gundik baginda seorang diraja, seorang perempuan bernama Putri Bakal. Adapun Sultan Mansur Shah itu terlalu baik parasnya serta dengan adilnya lagi pemurah. Seorang pun raja-raja di dalam alam ini tiada sepertinya seperti zaman itu. Tiada sepertinya pada zaman itu. Okey, jadi ini ialah cerita tentang Burung Terbang Dipipiskan Lada. Soalan pertama, berikan maksud rangkai kata naik raja. Okey, mulakan jawapan. Maksud rangkai kata naik raja ialah menjadi sultan. Okey, soalan yang kedua, berdasarkan petikan, nyatakan peristiwa-peristiwa yang berlaku setelah kemangkatan Sultan Muzaffar Shah. Okey, ada pada perenggan yang ke-1, 2, 3, perenggan ke-4. Jadi mulakan
Peristiwa-peristiwa yang berlaku setelah kemangkatan Sultan Muzaffar Shah ialah Raja Abdullah menggantikan kerajaan ayahanda baginda dan menggelarkan dirinya Sultan Mansur Shah. Baginda telah memperisterikan anak Seri Naradiraja iaitu Tuan Patih Nurpualam dan mempunyai seorang anak perempuan dengan gundik iaitu bernama Puteri Bakal. Okey, dapat 3 markah. Jatuh bangun sesebuah negara terletak di tangan remaja kini kerana mereka merupakan pewaris kepimpinan negara pada masa akan datang. Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri remaja berwawasan. Okey, kamu adalah remaja berwawasan. Jadi apakah ciri yang ada pada diri kamu? Senang saja soalan ni kan? Kan dia berkaitan dengan diri kita. Jadi awak jawab, pada pendapat saya, ciri-ciri remaja berwawasan ialah mempunyai ilmu pengetahuan dan personaliti yang menarik. Noktah. Selain itu, tidak mudah berputus asa, berani mencuba sesuatu yang baru dan bersemangat patriotik. Okey, kita dah beri sampai 5 jawapan. Jadi kita akan dapat 3 markah. Penuh ya? Seterusnya, kita ke soalan yang terakhir untuk sesi kali ini, iaitu soalan 2D. Puisi tradisional beberapa petua hidup. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Berdasarkan gurindam di atas, berikan maksud dunia ini taman pergaulan, hendaklah pilih sahabat dan taulan. Jadi jawapan kita, maksud dunia ini taman pergaulan, hendaklah pilih sahabat dan taulan ialah kita harus bijak memilih orang yang baik untuk dijadikan kawan. Soalan yang kedua, berfikir sebelum mengeluarkan kata-kata dapat mengelakkan perselisihan faham sesama manusia. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri untuk mengelakkan cara-cara? Pada pendapat anda, apakah cara-cara untuk mengelakkan perselisihan faham dalam persahabatan? Okey, pada pendapat saya, cara-cara untuk mengelakkan perselisihan faham dalam persahabatan ialah sentiasa bertolak ansur, sentiasa berlapang dada dan mengakui kesilapan. Noktah. Selain itu, kita juga hendaklah selalu berbincang tentang sesuatu perkara dan tidak menyentuh sensitiviti seseorang. Noktah. Okey, kemudian soalan yang akhir. Jelaskan 2 pengajaran yang terdapat dalam gurindam. Okey, bila dia sebut pengajaran mesti ada perkataan kita hendaklah, kita mestilah, kita haruslah, kita wajarlah. Okey. Jadi 2 pengajaran yang terdapat dalam gurindam tersebut ialah kita mestilah rajin berusaha untuk menambahkan ilmu pengetahuan dalam diri supaya dapat menjadi manusia yang bijak pandai. Yang seterusnya, selain itu, kita mestilah bersungguh-sungguh dalam usaha mencari ilmu supaya masalah yang kita hadapi dapat diselesaikan. Okey, diminta 2, kita beri 2. Sekarang cikgu bagi ekstra. Kita mestilah berfikiran rasional sebelum bercakap dengan orang lain demi menjaga maruah diri. Dan yang terakhir, kita mestilah berbuat baik sesama manusia agar dipandang tinggi dalam masyarakat. Okey, ini ialah bahagian 1, kertas 2. Cikgu ambil bahagian rumusan dengan pemahaman sahaja. Pemahaman cerpen, prosa. Untuk bahagian kemahiran bahasa kita buat satu lagi slot ya, kalau tak nanti panjang sangat. So setakat ini saja untuk hari ini. Cikgu doakan semoga semua murid berjaya dengan cemerlang dalam SPM yang akan kita duduki pada tahun 2021. Okey, good luck semua dan Assalamualaikum.